Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma annal haqq haqqa warzuqna ittiba'ah wa annal batilan batila warzuqna tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijarat wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Ta'ala, dengan izinnya, nikmatnya, limpah dan kurnianya, kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yang nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan dah hari ni masuk yang ke-8 di dalam bulan Ramadan. Allah masih pilih lagi kita untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu isyak, diikuti seterusnya solat sunat tarawih dan witir ditutup 3 rakaat. Kemudian dipilih pula kita untuk berada di dalam majlis ilmu yang insya-Allah tuan-tuan kita akan sedikit membincangkan kitab kita berkait tentang apa yang telah disebut oleh pengarang kitab kita ni tuan-tuan, yang tajuk dia masih yakni akhirat satu kehidupan yang kekal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berkait tentang akhirat itu kehidupan yang kekal. Sampai tuan-tuan muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-94. Kita nak habis dah kitab kita ni. Kenapa saya terus tak baca kitab tuan-tuan? Saya nak mengelak daripada tuan-tuan tajuk yang dibawa para asatizah terkadang sama aja bunyinya nanti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, supaya tidak sama aja, jadi kita terus baca kitab yang kita baca setiap bulan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, baik tuan-tuan, apa kata pengarang kitab kita ni? Ayat yang saya baca di dalam mukadimah tadi, tuan-tuan, berbetulan dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ni. Yang maksud dia orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah, yakni mereka itu melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan yakni menjadi guncang. Mereka itu melakukan itu agar Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan akan menambah
kurniaannya kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, memberi rezeki kepada sesiapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-37 dan 38. Alhamdulillah tuan-tuan. Apa yang disebut pengarang kitab kita ni? Lelaki yang tidak dilalaikan dengan perlumbaan, yakni jual beli. Dekat TV tu saya tengok ada kempen jom solat subuh berjemaah. Saya nak ajak pula tuan-tuan bulan Ramadan ni, jom solat maghrib semua berjemaah. Sebab maghrib ni tuan-tuan, bila bulan Ramadan terkadang segelintir saja, tak berapa ramai. Tuan-tuan, jom maghrib berjemaah bulan Ramadan. Tuan-tuan, terkadang kita tercicik. Ada? Kenapa bulan biasa maghrib kita boleh tidak tercicir solat maghrib kita? Kenapa bulan Ramadan kita miss? Kenapa? Tuan-tuan, nak makan Ustaz. Betul, nak makan tak? Asal kita nak makan, jawapan kita. Surah ada buka puasa je. Ada buat buka puasa. Allah Rabbi tuan-tuan. Kan satu hadis yang selalu juga saya sebut sini, tuan-tuan, 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Takbir aula bersama dengan imam 5 waktu. 5 waktu. Takbir aula bersama dengan imam 5 waktu. Allah lepaskan 2 perlepasan, bukan? Yang pertama dilepaskan apa? Azab api neraka. Yang kedua, dia sebab sifat munafik. Tapi bulan Ramadan miss kita maghrib. Tak apalah tapi itu untuk pengetahuan kita lah. Kalau boleh kita pertingkatkan lah amal ibadat kita. Tak? Nak kena tingkat amal ibadat. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, bukan bulan ibadat, bukan bulan baca Quran, dan bukan bulan sedekah, tetapi bulan memperbanyakkan ibadat, bulan memperlebihkan sedekah, bulan memperbanyakkan baca Quran. Kan beza tu tuan-tuan. Kalau setakat bulan ibadat, bulan ni semua tuan-tuan, betul tak? Tapi memperbanyakkan tuan-tuan. Jadi kenapa kurang solat maghrib kita berjemaah? Jawabnya tadi, sebab makan. Nak makan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kalau boleh lah ya, tuan-tuan, kalau boleh saya mengajak lah. Saya ajak diri saya. Diri saya dan tuan-tuan, kalau boleh jomlah sama-sama maghrib kita pun berjemaah. Sempat tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Yakinlah. Datang maghrib awal ada tempat berbuka, ada makan, balik sempat nak sambung nanti sampai kat rumah, nak makan ayam pecik, nak minum cendol, nak tapai puluk apa sempat. Datang balik insya-Allah tuan-tuan. Dan jom sama-sama tuan-tuan kita ringankan langkah kita untuk maghrib juga berjemaah insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, apa yang seterusnya kata pengarang kitab kita ni? Dan Allah memberi peluang, yakni supaya berlumba-lumba di dalam melakukan amal ibadat. Tuan-tuan, Allah memberi peluang supaya kita berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadat. Kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pasal tuan-tuan mereka yang melakukan amal ibadat lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Dia kata tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada beberapa yang disediakan, disebut oleh ulama mutiara kebahagiaan dia. Tuan-tuan, ulama sebut yang berlumba-lumba ibadat lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ada beberapa mutiara kebahagiaan.
Tuan-tuan, jom sama-sama kita tengok apa yang disebut pengarang kitab ni. Yang pertama dia kata apa mutiara tu? Carilah yakni ilmu untuk menerangi hidup kita. So, cari ilmu. Tuan-tuan muslimin dan terkadang tuan-tuan kita tengok ramai jemaah yang nak solat tarawih, dah datang solat isyak, nak tunggu solat tarawih, tapi dia tak solat ba'diyah isyak. Ada macam tu? Ada. Dia tunggu je duduk kat belakang, dia tak ba'diyah isyak. Ada tak? Tapi bukan orang sini tak ada. Dan terkadang ada. Itu pasal tuan-tuan, kita tinggal kelebihan dan pahala yang besar, kita ambil yang kurang daripada tu. Ada terkadang di kalangan kita. Ada? Dia tunggu duduk sembang kat belakang. Sebab apa? Dia tak reti fadilat dan kelebihan. Itu pasal tuan-tuan ada 10 mutiara kebahagiaan. Tuan-tuan, fadilat amal ibadat yang kita lebihkan dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama dia kata cari ilmu pengetahuan. Cari ilmu pengetahuan. Nah, supaya kita reti benda-benda perkara-perkara, tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi. Sepatutnya kita dulukan, kita lebihkan ba'diyah isyak daripada nak menunggu solat tarawih. Baik dah, elok dah datang solat tarawih, tapi dia tak tahu keutamaan mana yang perlu dia dahulukan. Tuan-tuan, sepatutnya ba'diyah isyak tu lebih besar ganjaran pahala dia, tapi dia duduk saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, selain daripada sunat-sunat tahajud disebut pengarang kitab kita ni tuan-tuan, amal lain-lain ialah dia kata amalan yang di bulan Ramadan, di mana yakni kemuncak malam Lailatul Qadarnya, yang kita berdoa tuan-tuan, Allahumma barik li Ramadan, ya Allah berkati kami Ramadan, ada kemuncaknya. Warzuqni Lailatul Qadar, dan kita minta agar Allah Ta'ala rezekikan kita Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kemuncaknya Ramadan ini lain tak bukan Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tetapi terkadang hujung-hujung Ramadan tuan-tuan sudah berkurangan. Sedangkan perkara-perkara itu kemuncaknya tuan-tuan. Baik, yang seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itu yang pertama tadi, ada 10 mutiara kebahagiaan mereka yang beribadat dalam bulan Ramadan. Yang kedua diminta apa? Suruh dekatkan diri dengan Al-Quran. Dekatkan diri dengan Quran. Oh, banyak dah baca Quran. Berapa juzuk kita baca Quran? Tuan-tuan, Datuk Samsuri Hamad kata diajarkan kepada kita mengikut checklist apa yang dia sebut. Tuan-tuan, apa dia kata? Setiap waktu diperintah kepada kita baca 4 muka surat. 4 muka surat setiap waktu, kali 5 waktu dah 20 muka surat, 1 juzuk. Betul? Maknanya 1 juzuk. Suruh dekatkan diri dengan Quran. Kemana-mana pun tuan-tuan, Quran jangan tinggal, Quran jangan terlepas. Baca dalam kereta, dalam mana semua. Subhanallah tuan-tuan, kita dengar sendiri tuan-tuan bacaan imam kita, dua orang ustaz kita tadi. Subhanallah. Dan kadang tak rasa cemburu ke kita? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, cemburu rasanya tuan-tuan. Macam mana cara cemburu? Kita nak kena usahalah. Usaha mulakan daripada sekarang tuan-tuan. Belum lambat lagi nak menghafal. Tak lambat lagi kita nak menghafal ni. Kata pengarang kitab ini tuan-tuan, diminta kepada kita ada 10 mutiara kebahagiaan tadi. Yang kedua dia kata suruh dekatkan diri kita dengan Quran. Jangan dekat dia tak baca. Taci dekat je macam ni, tak boleh. Nak kena baca, nak kena amal. Baca Quran. Tuan-tuan, insya-Allah boleh tuan-tuan Bukan bulan Ramadan saja. Tuan-tuan, bahkan ada satu hadis tuan-tuan, diceritakan tuan-tuan, di sebuah hadis tuan-tuan, orang yang membaca Quran hari-hari ini, ibu dan ayah kita dia tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian yang dikubur sana, akan dipakaikan tuan-tuan mahkota.
iaitu nur, cahaya, dibakaikan baju daripada baju tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian yang bercahaya. Tuan-tuan, bagi anaknya yang membaca Quran semasa hidup di dunia ni, tuan-tuan, sekiranya mak bapak kita sudah kembali ke rahmatullah, tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab-kitab Fadail Amal tu. Tuan-tuan, sebut dalam hadis sahih, hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi Quran terkadang kita kurang baca, banyak baca WhatsApp, tapi bukan tuan-tuan. Tuan-tuan banyak baca Quran. Insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang seterusnya, apa yang disebut tadi 10 mutiara kebahagiaan tadi, yang ketiga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Masuk waktu je terus kita tunai sembahyang. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan putus hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan solat-solat sunatnya, tuan-tuan, dengan zikrullahnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengan kita muslimin dan muslimat sekalian banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit tengah malamnya buat solat sunat tahajud, disebut pengarang kitab tadi, solat sunat hajat. Boleh lagi ke ustaz nak tahajud tengah malam nanti? Kita dah tutup tadi dengan witir. Tu pula soalan-soalan macam tu. Dia kata dah tutup dengan witir tadi, boleh lagi ke bangkit buat solat tengah malam? Bukankah witir tu penutup? Satu hal pula tu. Tuan-tuan, kalau dah tutup witir selepas tarawih, bangkitlah malam nanti buat solat sunat tahajud, hajat, tasbih dan lain-lain. Dan sebab witir ni kita tunaikan satu malam sekali je. Bila dah kita tunaikan selepas tarawih ataupun selepas isyak, kalau bukan bulan Ramadan, sekali tu cukup. Malam nanti tak payah buat lagi. Tak ada witir 2 kali satu malam, tak ada. Tuan-tuan, terkadang terkeliru. Itu pasal kita tutup dah dengan witir, tak bangkit malam tak lagi dah. Tak boleh macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang ketiga kepada apa yang disebut oleh pengarang kitab ni tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Yang keempat, tuan-tuan, 10 mutiara kebahagiaan tadi disebut oleh pengarang kitab ni. Yang keempat, muslimin dan muslimat sekalian, istiqamah di dalam ibadat. Yang ini nak saya ajak sama-sama, istiqamah dalam ibadat. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, Bilal yang tu juga yang panggil kita. Lepas Ramadan Bilal yang sama juga. Selagi belum tukar AJK baru ke lama, Bilal yang sama. Jom sama-sama kita istiqamah, tuan-tuan. Rasanya dalam surah ni tak ada orang luar kot, semua karya sini kot. Betul, ada juga. Mungkin ada juga seorang dua yang datang ke rumah anak tu, mungkin ada lah. Nak ceritanya macam tu. Ada, tuan-tuan? Nak ceritanya kalau kita orang sini, karya sini semua. Saya tanya kepada tuan-tuan, siapa sebenarnya nak imarah surah kita ni? Siapa? Kita lah. Kita nak imarah surah kita, bukan orang lain. Kita nak imarah surah kita. Jadi kita imarahkanlah seperti mana kita imarahkan bulan Ramadan. Macam-macam tulisan kat TV tu suruh tengok kita. Ada yang suruh tengok nombor akaun sekali, semualah tengok tu. Tuan-tuan, bijaksananya pengurusan surau dibagi tahu kepada kita, tuan, suruh istiqamah. Janji Allah Ta'ala dijanjikan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuan-tuan, orang yang istiqamah, tuan-tuan, datang bulan Ramadan, lepas Ramadan datang juga, tuan-tuan, janji Allah Ta'ala, jangan susah hati. Allah sediakan surga. Jangan pula lepas Ramadan dah tak datang dah. Tuan-tuan, macam inilah, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Ambil satu contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah ni. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, yang hadir malam ni ada 7,000 orang saya tengok ni. Ada je? Ada 7,000 orang saya tengok. Sungguh
Abang Zairi jangan ketawa. Tak? Memang 7,000 lebih tak? Lebih. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dan 7,000 orang lebih. Saya bekalkan kepada tuan-tuan laki perempuan ni semua. Saya bekalkan semua bawa senapan. Bawa F-16 lah, kita nak serang Israel. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, semua saya bekalkan senapan. Tuan-tuan, kenapa saya bekalkan senapan? Tuan-tuan, saya tidak bekalkan senapan saja pada tuan-tuan. Sekali saya bekalkan 7,000 ekor gajah. Saya suruh tembak lah tu. Saya suruh tembak gajah. Nah, 6,699 gajah betina. Seekor je gajah jantan. Tuan-tuan nak tembak gajah jantan ke gajah betina yang banyak? Ya? Gajah jantan. Haji nak tembak gajah jantan? Habis macam mana kalau mati gajah jantan, nanti gajah betina nak mengawan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa yang saya nak cerita pasal gajah ni? Tuan-tuan, tembaklah kita sama-sama gajah jantan seekor. Sebab gajah jantan ni tuan-tuan ada gading dia, mahal. Betul tak? Gajah betina ada gading dia? Ada? Tak ada. Semua tuan-tuan 7,000 orang tadi nak tembak gajah seekor tu. Apa yang nak cerita ni tuan? Kita dah sama-sama dah masuk Ramadan. Sama-sama dah masuk ke surau. Sama. Nak ceritanya tadi, janji tembak gajah, janji dapat gajah dah lah ustaz. Jangan gajah jantan ni, gajah jantan seekor je. Gajah betina pun boleh lah kami tembak, janji dapat tembak. Doh, tak boleh macam tu. Nak kena tembak gajah jantan yang seekor tu juga. Supaya apa? Supaya kita dapat gajah yang memang betul-betul berkualiti. Gajah yang ada gading dia, harga dia mahal. Tuan-tuan, sungguh pun sama-sama tembak gajah. Apa yang saya nak ajak ni tuan-tuan, sama-sama kita dapat yang kualiti dia hebat tuan-tuan. Lepas Ramadan nanti, yang kita tembak tadi gajah jantan. Biar apa? Biar kita faham tuan-tuan. Jangan gajah betina. Kami pun datang Ramadan, tahun lepas Ramadan kami datang. Sama juga datang. Tapi tak dapat gajah yang jantan. Kalau dapat gajah yang jantan tuan-tuan, perkataan la'allakum tattaqun tu ayat 183 surah Al-Baqarah tu tuan-tuan, mesti tuan-tuan selepas Ramadan kita jadi orang yang bertakwa sungguh-sungguh. Itu maksudnya gajah jantan betina tadi. Sebab kita nak cari yang kualiti. Tuan-tuan, itu pasal kata pengarang kitab kini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, 10 mutiara kebahagiaan tadi. Yang keempat, diperintah untuk istiqamah. Istiqamah. Istiqamah ni mahal tuan-tuan. Sahabat pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu perkara yang selepas ni aku tak tanya lagi padamu ya Rasulullah. Aku tak tanya lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa jawab Nabi? Dia kata, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul serta istiqamah. Janji Allah dan janji Nabi tuan-tuan. Janji Allah tadi, orang yang istiqamah sediakan surga. Muslimin dan muslimat sekalian, itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan, 10 mutiara kebahagiaan mereka yang beribadat di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Jauhkan daripada maksiat dengan cara jalan bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Sempat kita hidup Ramadan tahun ini tuan-tuan, jauhkan perkara-perkara maksiat dengan cara kita bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada kawan saya umrah tahun lepas dengan saya tuan-tuan.
Muslimin dan muslimat sekalian, tak sempat hidup sampai Ramadan. Petang pukul 5 selepas asar tu tuan-tuan, 6 lebih sebelum kita puasa besoknya tu, dia dah pergi dulu menemui sang penciptanya. Tak sempat Ramadan. Kita yang sempat Ramadan ni tuan-tuan, jom sama-sama ambil peluang apa yang telah dipesankan oleh pengarang kitab kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang keenam, yakni apa katanya, 10 mutiara kebahagiaan tadi, yakni memperbaiki hubungan sesama manusia. Kita perbaiki hubungan kita sesama kita. Yang tak tegur siapa dulu tuan-tuan, yang tak tegur siapa? Tuan-tuan, ada satu hadis tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, minta kita sama-sama dengar. Jibril berdoa, dan yang minta mengaminkan doa tu tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak makbul tak doa tu? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi. Ni tuan-tuan, kita minta hubungkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memperbaiki yakni hubungan sesama kita. Apa tuan-tuan 3 perkara yang Jibril minta berdoa ni tuan-tuan, Nabi yang aminkan. Kata, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima ibadat mereka yang beribadat dalam bulan Ramadan ni. Itu bila sampai 1 Syawal besok lah tuan-tuan, Jibril berdoa tu. Jangan kau terima amalan orang yang beribadat dalam bulan Ramadan ini, yang mereka ini, dia kata, anak derhaka kepada ibu bapanya. Nabi kata amin. Agak-agak makbul tak? Tak diterima amal ibadat. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, derhaka kepada ibu bapa ni, tak ambil berak, tak ambil tahu dengan mak bapak pun cukup dah. Disebut di dalam kitab 30 wasiat Imam Syafi'i. Tak ambil tahu. Pedulilah mak tu, kita bawa ke bandar tak nak, asyik nak duduk kampung, nak jaga ayam itik dia, nak jaga bunga je. Biarkan dia. Tuan-tuan, kadang kita cakap terlepas macam tu. Satu. Doa yang kedua, kata tuan-tuan, disebut di doa oleh Jibril tadi yang mengaminkan Nabi, jangan kau terima mereka yang beramal ibadat dalam bulan Ramadan, yang mereka ini seorang isteri derhaka kepada suami. Kak dengar melek-melek kak. Suami cakap satu, isteri dah cakap 33,5 kak, terkadang 33,5. Tegur dengan suami, yang nak pergi mana tu yang? Nak pergi kedai lah bang. Pakailah lengan panjang, kata suami dia. Alah abang tu tegur-tegur sekarang, dulu kita sama bang, rempit sama, naik motor sama. Sekarang aja abang bawa nak sibuk. Banyaknya cerita. Suami tegur sekali je kak. Isteri yang macam ni tuan-tuan, yang Jibril berdoa tadi, tidak diterima amalannya walau beramal dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, Jibril berdoa, ini yang disebut tadi itu, yang keenam tadi ni tuan-tuan, memperbaiki hubungan sesama kita. Dia kata, jangan kau terima amalan mereka ini. Siapa dia tu? Yang mereka ni apabila berselisih sesama dia, enggan untuk berbuat baik balik. Sampai mati aku tak maafkan kau. Sampai mati tak maaf. Macam mana? Pasal apa? Alah pasal daging kurban tahun lepas je, sampai sekarang tak tegur siapa. Dengar baik-baik ni, Allah tak terima. Ya Karim. Tuan-tuan, 10 mutiara kebahagiaan yang ketujuh tuan-tuan, yakni menyerahkan urusan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Serahkan diri bulat-bulat kepada Allah Taala. Cukup Allah. Tak ada yang lain. Illallah. Tuan-tuan, kita serahkan urusan kita semua pada Allah Taala. Jangan ada bomoh inilah, ubat inilah, itu asbab je.
Tapi semua kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, 10 mutiara kebahagiaan yang ke-8 tuan-tuan, yakni tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Banyak benda-benda yang sia-sia pada kita di hari ni tuan. Macam-macam. Tinggalkan. Nak jadi bahagia Ramadan kita ni, kita dapat sampai lepas Ramadan besok. Mula Ramadan ni tuan-tuan, kita tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Jangan buat. Ringkas-ringkas 2 minit lagi. Yang ke-9 tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berdoa dah banyak dah daripada Allahumma barik lana Rajab, Sya'ban, balighna Ramadan. Sekarang ni kita minta pula doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alni min uttaqaika minan nar. Sebab apa Allah Ta'ala tuan-tuan bebaskan ahli-ahli neraka bila sampai Ramadan ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita dan golongan ahli keluarga kita yang kita minta berdoa tadi, Allahumma ja'alni min uttaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan hamba-Mu yang telah Kau bebaskan daripada api neraka-Mu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang terakhir tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, mutiara kebahagiaan apabila kita beramal di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, memperbanyakkan amal-amal soleh. Buat amal soleh. Ikut tuan-tuan, witir kita berjemaah bersama dengan imam. Wirid-wirid yang biasa, wirid-wirid panjang yang kita baca tu tuan-tuan, baca. Buat amal soleh. Baca Quran jangan tinggal saban hari. Tuan-tuan, jangan tinggal saban hari. Satu hari kita tinggalkan Quran, tuan-tuan, Quran tinggalkan kita. Tuan-tuan, jangan tinggal Quran. Satu hari pun jangan tinggal Quran. Setiap hari, saban hari kita baca Quran. Tuan-tuan, latih diri, pujuk diri, ajak diri kita untuk tiap-tiap hari kita ambil Quran, kita baca. Boleh tuan-tuan Berhenti setakat tu. Kalau tak mati kita sambung di lain kesempatan. Tuan-tuan, iklan sikit. Muslimin dan muslimat sekalian, 17 hari bulan 4, seminggu raya, saya bawa jemaah tuan-tuan menunaikan umrah bersama dengan saya. Tuan-tuan yang ada kesempatan dan ada dah rezeki, ada duit, nak senang nak kucup Hajar Aswad lepas raya tu, tuan-tuan jom ikut saya. Itu tak ramai lah time tu, 17 hari bulan 4 lepas raya tu, seminggu raya. Tuan-tuan, saya sendiri bawa. Saya bawa daripada sini sampai balik sini, saya bawa sendiri. Baik, yang ke seterusnya tuan-tuan, tabung tu sekarang ni tengah dia membangun, buat bangunan surau di Pondok Warga Mas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dan Tok Mahat. Dan yang terakhir, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kat dalam kereta saya biasalah, tuan-tuan nak cari air tebu susah. Air tebu tu saya tanam sendiri, saya buat sendiri, saya bawa sendiri sampai sini. InsyaAllah. Dan ubat gigi, ubat gigi tuan-tuan tak payah pakai Colgate lagi tuan-tuan. Boycott, betul-betul boycott. Ubat gigi yang memang produk Islam 100%. Ada kat dalam kereta saya. Tuan-tuan, saya diminta dengan anak jemaah hantar WhatsApp dekat saya. Tuan-tuan, dia belajar di Kulis Islam Selangor, kuis. Untuk iuran dia tahun ini tuan-tuan, perlukan daripada bantuan tuan-tuan. Dia hantar WhatsApp dekat saya tadi, RM7,074 yang perlu dibayar tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak bayar zakat dan seumpamanya, bolehlah saya bagi nombor akaun dia nanti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, jom sama-sama kita bantu dan kita tolong dia ambil bahagian dakwah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berhenti setakat tu. Aku lu qouli hadza astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza zam'an marhumat kembali masuma. Al-haqqa haqqa warzuqna tiba'an al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur islamal muslimin wansuril mujahidina fi Palestin wa fi Gaza fi kulli makan wa fi zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min sururihim. Allahumma baddid samlahum wa farriq jam'ahum wa sattid kalimatahum zadil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum mansurna alaihim izimhum mansurna alaihim izimhum mansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.